jumpa Osman lah. Saya educate lebih daripada sharing pasal takaful insurans ni. Cerita dia dulu saya terkenal dengan insurans dulu. Masa saya Osman Melayu lah, orang cerita saya pasal insurans, lepas tu saya sign. Lepas tu baru saya tahu bahawa insurans tu haram. Itu yang trigger saya untuk buat takaful tu. Takaful ni Islamik. Beza dia tu macam ayam lah, kita kata ayam sembelih dengan yang tak sembelih. Kalau saya goreng bagi makan sama rasa ayam tu tak. Tapi apa beza dia? Satu haram, satu halal. Betul macam itulah insurans dengan takaful. Insurans ni penting sebenarnya. Bila dah kahwin, orang kata apa, tanggungjawab tu lain. Kalau tak kahwin single pun tanggungjawab sama ya. Tanggungjawab pada mak ayah, tanggungjawab pada dia sendiri sama aja. Dan macam ni. Kita kerja ni untuk apa? You posting ketiga kan. Kerja you untuk apa? Apa tujuan yang kerja? Untuk income, tidak income. Dengan income ni you boleh sara diri you, boleh sara family you. Tak bagi duit, bagi mak ayah kerja apa? Mak ayah kerja apa? Ayah pensyarah lah. Kan pensyarah je. Pensyarah je. Pensyarah hebat lah, pensyarah je apa? Pensyarah kat mana? Pensyarah kat ni apa? USM tu. Di sini lah. Pensyarah apa? Pensyarah apa bahagian syariah. Mak Mak cikgu. Mak cikgu kat mana? Cikgu dekat ni. Dia pensyarah kat USM duduk Bangi. Ayah pensyarah kat USM. Duduk Bangi. Ayah duduk mana? Ayah kat situ juga lah. Apa kita duduk jauh-jauh kan. Mak kat situ juga. Mak kat USM. Duduk Bangi kan siapa? Asal situ. Asal dah lama tu. dah tak balik kan. Sekarang duduk mana? Sekarang SP. SP Kerja lah. sini SP. Nak mak ayah? Mak ayah? Mak ayah kat apa tu? USM. Okay. So ada bagi tak? You dah terposter lah, dah dapat income banyak lah, ada bagi lah bulan-bulan. Macam tu lah. Dalam Malaysia kita kerja ni untuk diri kita, untuk family kita, betul tak? Untuk family kita untuk bagi. Walaupun mereka mampu pun, mak ayah kerja macam saya, ayah tak ada lah, mak ada. So mak saya pencen, tapi sebab tanggungjawab kita sebagai anak tau. Tanggungjawab kita bagi juga dekat mak kita. Sama lah, macam you pun bagi juga. Kita main kerja balik kerja, tiba-tiba kemalangan berlaku kan. Kemalangan dia tiga kita kata tiga musibah dalam hidup ni. Kalau berlaku pada kita hilang, tak boleh kerja dan hilang pendapatan lah. Satu kematian lah. Meninggal siapa nak bayar gaji? Betul tak? Meninggal tak boleh kerja, memang tak kerja, orang tak kerja, tak bayar gaji, tak ada gaji lah. So siapa yang akan tanggung family kita kan? Dia kita kerja ni, income kita satu betul kita belanja untuk dia sendiri, yang keduanya untuk family. Yang biasa kita buat satu, kita simpan je tak. Ada dapat sikit kita simpan. Yang kedua kita belanja. Yang ketiganya kebanyakan income ni memang banyak hutang lah. Orang banyak hutang, betul tak? Ada beli kereta lah. Ada. Kereta baru lah. Ada. Pecahannya. Kan, hutang kan beli cash. Hutang. Okey, rumah tak ada future kita akan ada rumah. Jadi tiga benda kita buat dengan duit kita lah. Kita simpan sikit, kita belanja sikit, kita bayar hutang. So kita sekarang ada hutang kita, in future kita akan ada hutang rumah. Kan ada anak belum kan. So, ada anak esok sama lah, macam anak 4 orang lah. So hutang tu biasa, memang biasa. Tak ada orang beli rumah cash lah. Standard. So itulah kalau kata tiga musibah berlaku. Satu, meninggal, kematian, death. Yang keduanya disable, lumpuh, hilang upaya. Yang ketiganya sakit, disease. 3D kita kata 3D. Kalau berlaku tiga musibah ni, tak boleh kerja, tak ada pendapatan. So siapa akan tanggung kita? Saya ada kisah, saya ada dua houseman, seorang houseman saya meninggal bawah kanser, perempuan. Siapa sangka muda-muda meninggal bawah kanser. Ada dua houseman saya, tadi seorang meninggal bawah kanser, dua orang houseman saya kena lymphoma kan. Lymphoma 4 tahun tak kerja on chemoterapi. Jadi kena buat rawatan, tak kerja 4 tahun, tak ada income. Macam tu lah. Saya ada satu lagi kes yang terbaru punya, houseman saya lelaki, fit, tak isap rokok apa. Jadi MO dekat Ipoh. Tiba-tiba disable, tak tahu. Tiba-tiba lumpuh satu badan tiba-tiba. Sampai sekarang lebih 6 bulan lah. Kita orang tengah claim dia untuk disability. Fit, bukan gemuk pun, tak smoker pun, tak ada sejarah penyakit pun, tapi dia ambil insurans lah. Tu cerita macam tu lah. Musibah ni tak boleh elak, dia boleh berlaku anytime, kat mana je. Orang bukan minta pun, orang accident bukan minta tu, betul tak? Kan? Benda tu berlaku. So
kita tak boleh elak musibah, tapi kita boleh ada backup dengan adanya takaful. Tu ialah takaful atau insurans. Benda sama tapi hukum berbeza. Contoh saya kata kenapa benda ni boleh bantu kita. Contoh kata meninggal, income tak ada tau. Untuk suami, sebagai seorang suami, saya suami income tak ada. Tapi kalau kata wife saya dapat 500,000, takaful bayar 500,000, kan? Boleh tak dia tanggung? Boleh tak tanggung belanja untuk anak-anak? Anak saya 4 orang. Boleh tak mak saya belanja? Boleh tak dia orang bayar hutang saya? Boleh tak? Income tak ada tapi ada duit 500,000, boleh tak? Sama berlaku kalau disable. Kita main kerja balik kerja, tiba-tiba accident, disable, kan? Dia tak boleh kerja. Ada tak doktor yang lumpuh kerja? Tengok doktor stroke, kan? Ada tak doktor stroke? Tak ada. So tak kerja, tak ada income. Tapi kalau tak ada income, insurans bayar kita 500,000. Dia tak ada income dari 500,000, boleh tak hidup? Sekurang-kurangnya boleh lah. Ada at least lah. Tapi mana ni nak dapat 500,000 tu? Kalau kata kita tak simpan. Ada sekarang 500,000. Ada tak family, antara family yang ada 500,000, kan? Tapi contoh lah, kalau kata kita simpan kan, kalau kita simpan biasa pun, umur you sekarang 25 contoh lah. Umur 25, 27, 25, 27 ni tu lah kebanyakan. Katakanlah umur 55 kita pencen, 30 tahun kita kerja, 25, 35, 45, 55, 3 tahun, 30 tahun kita kerja. Kalau kata you boleh buat simpanan, katakanlah you simpan 1,000 sebulan, 1,000 sebulan setahun, 12,000 tak? 12,000 10 tahun, 120, 240, 360. So simpanan you start daripada 12,000 setahun, naik 120,000, naik 360,000. You pencen yang besok ada 300,000, ada 400,000. Tapi apa kata kalau lepas 5 tahun kita kerja, kita sakit kat sini, habis ya? Duit you ada dalam 50,000, nak pakai untuk sakit. You tahu tak berapa kos rawatan bypass jantung? Tahu tak berapa jantung? Tahu tak? Government punya. Ya, government pun kena bayar, private pun kena bayar. Private berapa agak you? Bypass jantung, ambil urat tu sendiri. Agak berapa? Sampai 100 kan? 1,000. Tak sampai lagi lah, dalam 60 ke 80,000. Lagi 10 tahun agak-agak you berapa? Double lah, 120 ke 120,000 lah. Kalau you simpan hari ni, 10 tahun kita kena sakit jantung, habis lah simpan. Habis tu kalau kata kita tak boleh kerja, habis lah pendapatan. Kena meminjam sebagainya lah. Minjam pun tak boleh, bank tak akan bagi, kita dah sakit dah, siapa nak bayar hutang kalau kita meninggal? Bank ni dia berniaga, dia berniaga. Kalau kata kita tak sakit, tak apalah, boleh ambil insurans, kan? So tu cerita dah, tu cerita insurans. Kalau kata insurans ni tak perlu pun orang simpan, tak perlu pun orang simpan 1,000. Hak saya dah buat untuk Asman RM300 sebulan, RM700 you boleh simpan 1,000, RM700 lagi orang simpan bank, RM300 orang simpan takaful. Pecah dua. Don't put all eggs in one basket lah. Kalau jatuh pecah habis lah. Tu perumpamannya. So RM300 orang simpan takaful. Kalau kita meninggal takaful bayar RM300,000. Meninggal takaful bayar pada waris RM300,000. Kalau dia ada isteri kan, ada anak, boleh tanggung. Ada mak sekalipun kan, orang single kadang ada mak kan untuk bagi duit. Kita dah bagi duit setiap bulan. Tapi kalau kita meninggal, siapa yang sambung bagi duit? Macam tu lah kan. You berapa adik? 5. You nombor? 3 lah. Abang 1-2 kerja doktor? Abang MO. Tak boleh? Ha? Tak boleh? Bukan kat sini lah. Kat mana? Dekat apa tu, Sedang. Nombor apa? Nombor bagi apa? MO Micro. Nombor micro. Kahwin lah. So tapi kita kira bahagian kita lah yang nak bagi tu kan. Kalau kata you dah kahwin kan, kalau apa-apa jadi pada you, abang you boleh tanggung tak bayar? Boleh tak dia bagi 1,000 sebulan? Dia ada family. Dia ada family lain tu tak? So siapa nak tanggung? Mak ayah boleh tak bagi 1,000 sebulan? Mungkin boleh lah, tapi tu bukan orang kata apa, tanggungjawab kita lah. Bukan tanggungjawab depan, tu tanggungjawab kita. Sebab tu lah orang buat takaful. So kalau kata takaful ni, kalau kita meninggal, dia bayar RM300,000. Kalau kata contoh simpan-simpan tiba-tiba lepas 2 tahun sakit, contoh sakit kanser. Satu dia bayar duit RM1,000. Mungkin kita kata kanser nak pakai rawatan sebagainya kan. Kanser ni kat hospital tak apalah free. Nak balik rumah tu nak guna untuk
Kadang-kadang orang nak beli pampers, nak beli susu kan, bila orang sakit kan, contoh orang stroke kan, beli pampers, beli susu, duit siapa? Duit siapa? Duit kita lah nak guna. So dalam orang ada takaful ni dia bayar 1,000 boleh pakai untuk benda-benda macam tu lah, benda-benda kat rumah. Lepas tu tak payah bayar lah, bulan-bulan tak payah simpan takaful lah. Takaful akan tanggung simpanan kita. Kalau kata kita sihat, umur 55 besok, pencen 60 besok, ambil balik lah duit simpanan kita kan. Tapi kalau kata contoh dia simpan-simpan, meninggal kat ujung, dia bayar juga 300,000. Dia bayar lah awal. Kawan tu baru bayar 2 tahun dia bayar 2 tahun dia. Tapi sebab dia sakit, takaful bayar 1,000, lepas tu tak payah bayar lah takaful. Takaful akan tanggung. Tapi kalau meninggal dia bayar 300,000. So total semua dia bayar 2 tahun ni dalam 7,000 8,000 lah. Tapi dapat 1,000, dapat 300,000 waris dapat. Bukan untung pun, tapi sebenarnya takaful ni lebih kepada untuk tanggung perbelanjaan kita, untuk tanggung hutang kita. Bukan orang dapat takaful tak kaya pun, tapi untuk tanggung lah. Tambahlah orang tak ada takaful lagi, dia memang jatuh bankrupt tu ya. Itu je lah. Dia bukan untuk kaya pun, dia untuk tanggungjawab je. Tanggungjawab kita macam tu lah. Isteri kita ada, anak kita ada, mak kita ada, perbelanjaan kita ada, hutang kita ada. Siapa nak tanggung semua tu? Kerajaan dia bagi duit kat you, dia suruh you manage. Ada tak kerajaan ajak you macam nak bayar income tax? Ada tak? Tapi tak bayar income tax, apa income tax buat? Income tax boleh saman you. Dia boleh tangkap masuk lock ada tak dia ajak you macam mana nak buat? Tak ada, macam takaful lah. Orang kata kita kerja kerjaan safe, mana ada. Saya buat repair ACL kan, dari ACL tear, bayar sendiri, skru auto buat semua besi semua bayar sendiri. Dia macam kita kata you pergi repair kan, kedai kita kata kedai kereta, kedai kawan you kan, you nak suruh dia beli barang, dia belanja you barang, dia servis free lah, tapi barang kita kena beli. Sama hotel kerajaan pun barang kena beli, servis dia boleh bagi free lah, macam tu lah. Tak mahu hotel private semua kena bayar lah. Itu beza dia. Hotel kerajaan ACL saya buat kat sini ya, tapi saya kena beli bioscope tu 5,000, tapi saya ada takaful bayar untuk saya. Itu je beza dia. Kalau kata nak pakai duit 20,000, stenting, berapa harga stenting drug eluded stent 15,000, 10,000, 15,000. Kalau kena pasang 2, 30,000. Korek duit nak beli. Tapi orang yang ada takaful tu tanggung. Itu je beza dia. So takaful ni dia nak, orang kata apa, kematian, disable, sakit, tu benda penting. Sebab benda tiga ni kalau kena, memang you akan impact lah. You punya financial ada setengah jatuh bankrupt, biasa yang macam tu lah. Tu takaful. Dia kalau kita simpan ni, dia automatik lah actually. Takaful ni macam mana, macam pelik kenapa simpan 2 tahun boleh dapat duit macam tu kan. Dia 300 ni bila kita simpan, dia akan bagi dua. Satu simpan kita saving, satu lagi takaful, tabung takaful. Simpan you, kalau tak ada apa-apa ambil balik lah. 30 tahun ambil balik lah. Tu kata simpanan tu. Separuh daripada ni simpan. Dia bukan separuh, dia ada pengiraan dia. The first 5 years tu banyak masuk takaful lah, first 5 years. Subsequent ni dia akan banyak masuk simpan lah. Sebab nanti kalau kata masuk lepas 2 tahun, kalau kata sakit, siapa nak bayar 100,000 duit daripada sini ya. Tapi nak cerita you, konsep dia bila kita simpan tu, dia akan bagi dua. Satu simpanan, satu kita tabung takaful. Wife out. Hello? Dah settle. Gang kat buat. Tak bagaimana ya? Ambil masa lagi dulu. Orang kata dia akan nak cerita konsep kenapa macam orang kata kenapa simpan kalau kata dia simpan balik accident baru bayar 300 ya, tapi balik accident siapa yang bayar 300,000? Siapa yang bayar dia? Daripada sini ya. Bila dia simpan 300 dia akan split dua, simpanan dan takaful. Simpanan hak kita lah. Tapi takaful ni tabungan ramai. Kita ada 2 juta pencarum takaful. Kalau setiap orang RM10 dah. Kalau you RM10, saya RM10, so ramai yang mencarum tabung takaful ni. Konsep dia konsep sedekah. Setiap orang sedekah dalam tabung, satu tabung. Saya RM10, you RM10. Every month RM10 ada 2 juta. Berapa tabung yang ada? 20 juta. So yang ni lah yang bayar pemasan. Yang ni simpanan, yang ni bayar pemasan. Kawan tu baru masuk ya, dia meninggal, yang bayar 300,000 ambil duit lah. Dari sini ya. Daripada pemasan lah. Tu konsep dia. Sama macam khairat kematian kampung. Tapi khairat kematian kampung kecil lah. Takaful ni besar, satu Malaysia. Macam tu lah. Khairat kematian kampung kan. Baru simpan RM30, tapi meninggal
Siapa yang bayar 3,000, 4,000 kos pengkebumian tu, jenazah tu siapa bayar? Macam tu lah, ni konsep dia. Itulah konsep takaful. So yang bayar, sebab tu kita kata kalau simpan-simpan, tiba-tiba sakit, dia bayar pembasahan dari sini. Lepas tu dia tanggung pula simpanan kita, tanggung pula. Kalau kita sihat, ambil balik simpanan. Tapi kalau kita meninggal lagi kat ujung ni, dia ambil pembasahan, bayar pula simpanan. Dua-dua dia dapat. Itu konsep takaful. Dia memang legal lah, dia semua bank negara lah. Macam kita ada 13 syarikat takaful yang saya buat ada takaful kelas, memang dia Islamic product. Memang dia bawah bank negara. Semua bank lah, you simpan mana pun bawah bank negara ni dia ada takaful, dia ada investment, dia ada bank. Maksudnya simpan duit. Kita simpan duit kat bank tu bukannya nama simpanan. Salah tu, kan. Bank ni tempat orang persinggahan dia. Masuk hari ni, esok dia cucuk lah. Kalau nak simpan yang tempat long term, macam tabung haji ke ASB yang long term, yang dia tak boleh ambil lah. So takaful ni pun salah satu simpanan long term. Kita kata you nak ambil pun lepas 10 tahun kita kata baru boleh ambil simpanan yang ada. Kalau tidak, orang kata apa, guna pakai yang orang kata apa, simpanan yang boleh keluar lah, bank lah. Simpanan ni boleh buat 3. Sebab tu kita kata satu simpanan long term, satu simpanan short term, satu kena ada takaful. Kalau simpan biasa, dia akan macam ni ya. Dia akan macam ni ya. Kalau kita simpan, kalau kita sihat, okey lah. Tapi kalau kita sakit, tak ada lah. Itu je lah. Terpaksa meminjam sebagainya, akan susah kat sini ya. Tapi bukan kita kata semua simpan takaful, bukan. You simpan bank sikit, you simpan tabung haji sikit, ataupun simpan yang long term sikit, you simpan takaful sikit. In case berlaku yang medical yang perlukan rawatan, takaful lah. Benda yang perlukan bukan non-medical, tayar pecah ke, nak repair kereta ke, benda daripada bank lah. Tu simpanan tu you letak siap tabung tu, bukan kata semua takaful, bukan. Itu je dia punya ni. Dia punya konsep takaful tu. Bila kerja ada income, memang you kena buat 3 benda. Satu belanja, satu simpan, satu hutang. Saya kata tadi, satu belanja, satu simpan, satu hutang. Macam mana nak bagi 3 lah, 1/3. Belanja you tahu lah, kita kata tak sembang lah. Hutang pun, hutang kereta, hutang rumah biasa. So bagi 1/3. Simpanan pun 1/3 juga, 1/3 macam ni. Tapi simpan ni kena bagi 3. Satu short term, satu long term, satu takaful. Kalau kata berlaku macam kita, kalau kata berlaku medical, kita dah ada takaful, survive kan. Kalau kata berlaku benda non medical, kita ambil yang daripada bank tu. Tu cerita dia. Bashir, faham tak? Ada soalan nak tanya tak? You kahwin ada tanggungjawab, tu different lah, different. Dengan fikir saya you kahwin bulan 2 kan? Bulan mengandung tak mana? Bulan mengandung tak? Tak lagi. Dengan fikir tu lah, kita tanggungjawab tu different. Single pun tanggungjawab juga, diri sendiri, bayar diri sendiri. Imagine that kalau kita sakit lah. Kisah sakit ni banyak sangat lah. Kisah husband accident banyak lah. Sini saja, saya tak sembang orang lain pun. Saya kerja 12 tahun lah, 10 tahun jadi ejen. Banyak orang tahu, banyak cerita. Accident pun banyak, sakit pun banyak. Yang saya paling ingat itu lah, yang 3-4 kes saja. Meninggal baru kanser, kena lymphoma ada orang. Yang disable, yang terbaru punya disable lah. Dia baru tak tahu punca. Kahwin dah tu, tak ada anak ni. Kahwin dah tak ada anak. So memang disable, lumpuh nak kerja macam mana. Tak kerja, tak ada income lah. Itu je. Tambah saya sekarang isu dia isu kontrak ni, antara isu kontrak. Yang tu confirm pun pernah tahu tak berapa gaji kita bayar kalau kata you kerja 10 tahun. You kerja 10 tahun agak-agak kita lumpuh. Berapa agak-agak kamu bayar. Tu yang confirm tu. Berapa agak-agak kamu. Orang yang kerja 30 tahun, kenapa dia kena kerja 30 tahun, tahu tak? Kerana dia boleh dapat 60% dari gaji dia. Contoh gaji akhir dia katalah 10,000. Dia akan dapat 6,000. Kan? Tahu tak kalau orang kerja 10 tahun dia kira macam mana? Dia satu bagi 600 darab dengan gaji akhir. Berapa gaji akhir tu? Kan baru kerja sikit lah. Gaji kita dalam 3-4 ribu lah, 4 ribu lah. 4 ribu lah. Allowance yang banyak. Allowance tak dapat. Allowance takkan dapat. Dia dapat gaji pokok je. Kalau orang ajar 10 tahun ni kira 10 tahun
berapa bulan dia kerja. 10 tahun ni maksud dia 120 bulan. Apa ya 120 bulan? Sorry. Setahun 12 bulan, 12 bulan, 120 bulan. Bagi 600 darat dengan gaji akhir you 3,000. 120 bagi 600 berapa persen? Berapa persen? Kalau orang ajar 30 tahun tu maksud dia 360 bulan tu ya. Bagi 600, tu yang dapat 60%. Kalau 120 bulan 120 bulan dengan 600 berapa? Beza 5 20% 20% dari kerja. Itu kalau kerja 10 tahun. Kalau kerja 5 tahun, kalau kerja 2 tahun, tu contoh dah. Faham tak maksud saya? Dia tak ajar, dia tak ajar. Benda ni pun saya tak paksa pun. Tapi ramai yang simpan lah, sampai yang buat lah. Memang kita kata selalu saya bagi contoh kalau zakat kan. Kalau kata you buat zakat, saya suruh you buat zakat. Dia akan buat ke macam mana? Saya kata, you dah buat zakat belum? Buat dah. Potong lagi. Kenapa you buat zakat? Itulah, dia wajib. Zakat bayar pada siapa? Zakat Badan itu. Badan lah. Bayar zakat ni bagi pada siapa? You bayar zakat tu dia orang bayar keluarkan pada siapa? Asnaf tu ya. 8 asnaf kan. 8 asnaf. Takaful ni you buat ni untuk apa? Takaful kita buat untuk apa? Kita sendiri. Ya. Kita sendiri dan family kita lah. Family kita. Mana prioriti tinggi? Baik. Allah, saya nak boleh lah. Wah, sorry. sorry. So mana prioriti tinggi dalam Islam? Kita lah. Kalau kata ada kita nak bantu masyarakat je lah, betul tak? Sebab tu dalam Quran sebut kalau kita meninggal, jangan tinggalkan waris kita, jangan tinggalkan family kita dalam keadaan yang hutang, dalam keadaan minta-minta tu lah. Dan zakat pun Allah wajibkan, tambah takaful. Itu saja. Okay, faham je? So dia direct ni form dia. You boleh isi, lepas tu orang kata apa, bagi nama penama aja untuk sebab anda yang berlaku apa-apa pada kita meninggal ke, duit ni bagi pada penama lah, isteri kita ke mak kita ke, boleh 2-3 orang pun boleh, tak masalah. You simpan bank, duit you banyak kat bank kan, siapa penama? Kalau apa-apa jadi pada you, siapa nak ambil duit you? Bank. Ada tak penama? Tak ada. Lepas ni tak ada lah. So macam mana dia orang nak ambil? Dia orang kena tunggulah. Tunggu proses kan, proses dan sebagainya. Kalau kita tak ada takaful ni, sebab dia ada penama, meninggal ya, yang bayar 300,000 tu kepada waris tu dalam masa 2 minggu dia dapat. Sebab dah ada penama dah. So kalau kita ada anak masa tu nak pakai, nak belanja, yang tu lah, duit takaful lah. Takaful lah. Simpanan dia takkan sampai 300,000 tu je. Ada soalan tak? So macam berapa